Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam bulan baru, minggu baru pada tuan-tuan semua. Pada hari ini saya akan bercerita tentang ataupun saya nak menyentuh tentang topik yang sangat penting untuk sama-sama kita fikirkan dan untuk kita mencari tindakan, iaitu kedudukan UTM dalam New Economic Model. Ya. Saya hari ini akan cuba untuk bersikit sebanyak diminta oleh Ketua Setiausaha Negara untuk membincangkan hal ini dengan staf UTM, dan kita bukan hanya untuk memahami secara pasif. Tugas kita sebagai warga universiti ialah cuba memahami, kita memberikan maklum balas, perbaiki mana yang tidak betul, dan yang lebih penting, selepas kita setuju, kita sama-sama laksanakan. So the negotiation is going to take place for 3 months, starting from last week. So macam-macam pihak sekarang ni tengah mengkaji perkara ni dengan detail dan melihat bagaimana mereka boleh berperanan memastikan yang model ekonomi baru ini dapat sama-sama kita majukan. This is not indoctrination, bukannya perkara yang diputuskan kemudian semua mesti ikut. It is a consultation. So before the consultation can take place, it is very important for all of us to understand first. Nombor satu. Nombor dua, selepas kita faham, kita sama-sama cari di mana peranan kita. UTM di mana ni? Ni the whole big picture, where is UTM going to take place? And what is our position? Sebab selepas daripada ni tuan-tuan, banyak perkara yang akan kita lakukan selepas kita memeterai rancangan Malaysia ke-10, banyak polisi kita akan berubah. Ya, polisi tentang sebagai contohnya pengambilan staf. Polisi tentang cara kita membahagikan wang kepada projek-projek. Polisi tentang cara kita nak bagi ganjaran kepada staf. Saya akan sebutkan banyak perkara yang sedang dalam peringkat pertimbangan di kalangan penggubal dasar peringkat negara, dan alhamdulillah saya sikit sebanyak telah diminta untuk menganggotai pelbagai jawatan kuasa yang memberi input terus kepada model ekonomi baru. Ya, bagi siapa yang masih itu, sini ada banyak lagi VIP seats. Kan depan tu ada. Ni kalau nak beli, kalau kita pergi F1 itu harganya 1,500. So we have another 1,500 seat. Yang belakang tu maknanya yang jauh-jauh lah, tengok kecil aja. Lotus pun tak nampak. Ya. Yang di luar tu tengok TV. Kena subscribe Astro baru dapat tengok. Nak tengok live dalam bilik ni, sepatutnya bilik ni penuh. Ya. What is our functions in NEM? What's the way forward? And we must understand, early this year, kita telah sama-sama membuat perancangan untuk universiti. Saya ingin maklumkan balik, bukan perancangan saya. Saya membantu, facilitate, lead the discussions. At the end of the day, we produce a book, and buku itu tanggungjawab saya. Buku itu saya yang tulis. Ya, tetapi idea daripada semua, dan kita ada 3 perkara: enhancing innovation, elevating university, high value creation. Berpaksi inovasi, mengangkasa universiti, dan menjana nilai tinggi. Itu semua 3 cokan kata yang kita gunakan untuk perutusan tahun baru. Dan kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku dalam NEM, itulah dia. Inilah peranan kita. Ya. Dan saya nak juga update beberapa perkara terbaru di UTM. Sebelum saya pergi lebih lanjut, minggu lepas kita telah mengadakan convocation, dan convocation kita telah menjadi sorotan yang cukup hebat oleh pelbagai pihak, disebabkan oleh 2 orang nak tanya siapa Chancellor UTM masa itu. Jadi masing-masing nak tahu. Yang kedua, siapa yang dapat ijazah Doktor Kehormat. Ya, jadi alhamdulillah 2 orang yang kita pilih itu sebenarnya menjadi bualan, bukan saja di kalangan
top leadership of the country, but also within the cabinet minister. Ya, bila jumpa saya semua kata, you managed to get Curtis Carlson to be your recipient of honorary doctorate, which is very difficult. Yeah, he is a key person to advise Obama on R&D, to advise President Obama on R&D. Ya, bukannya orang yang biasa di jalanan. Okay, what is NEM? Ini dasar model ekonomi baru. Dulu kita ada dasar ekonomi baru. Sejak daripada tahun 1970 sampailah tahun 2000, sampailah sekarang ini tahun 2010, falsafah dasar ekonomi baru digunakan sebagai teras pembangunan negara. Walaupun dasar ekonomi baru itu secara eksplisit habis pada tahun 1960. Tetapi falsafahnya dibawa sehinggalah 20 tahun kemudian. Tetapi 2010, kita tak akan menggunakan lagi dasar ekonomi baru. Dari segi falsafah, kita akan menggunakan dasar ataupun model ekonomi baru. Ya? Dan dia ada enablers dia dan ada strategi dia. Saya rasa tuan-tuan dah boleh, cuma saya dipertanggungjawabkan nak maklum pada staf. Jadi kalau nanti orang tanya dah bincang belum dengan Nak Chancellor, sekurang-kurangnya saya dah dengar je cakap lah pasal NEM. Ya. Enabling actions, kemudian dia ada strategic reform initiative dan dia ada outcomes. Ya. Sebab tu banyak perkara yang saya sebutkan kepada tuan-tuan, kita mestilah outcome based. Saya sebutkan bukan output based, outcome based. Dan jauh sekali input based. Input based ni kita cerita, oh saya dah kerja penat. Itu input based. Oh macam mana buat? Oh saya dah kerja teruk dah apa semua. Result tak ada. Itu maknanya input based. Kita cerita tentang kesusahan kita bekerja. Ya. Tetapi sekarang ni kita kena fikir output based. Apa yang kita nak capai? Dan cara kita capai itu bergantung kepada masa yang kita tetapkan, bergantung kepada sumber yang kita ada. Saya bagi contoh. Katalah kita nak ada seorang PhD student, nak supervise seorang PhD student. Kita tak ada kemudahan makmal sebab ini bidang baru. Ya. Jadi kalaulah input base, kita akan cerita tentang masalah-masalah kita. Oh saya lab saya tak ada, saya itu tak ada, ini tak ada, duit tak ada, apa semua tak adalah. Dekan tak bagi support, RA tak bagi support dan seumpamanya. Cari semua. That is input based mentality. Kalaulah output based mentality, dia tanya apa result yang perlu untuk dapat PhD. Pertama sekali dia kena buat thesis dia. Yang kedua dia kena buat papers in order to get thesis. Yang ketiga dia kena dapat result untuk dapat paper tersebut. Jadi dia fikir macam mana nak dapat result supaya dia dapat hasilkan thesis bersama-sama dengan pelajar ni. Kalau misalnya kata kemudahan tak ada di UTM, dia akan cari ada tak kemudahan di UTHM. Kita akan buat joint research dengan UTHM. Ada, kalau tak ada UTHM pun tak ada, kita pergi ke NUS. NUS pun tak ada. Ada di mana? Di Denmark Technical University. Kita cari profesor sana, co-supervise the student, send the student out for 1 year. Ya, walaupun kita tak ada kemudahan makmal, kita boleh buat research tu dengan cara kita ada network yang betul. Fikir macam mana nak hantar student, kena fikirlah. Itu jangan tanya saya, tuan-tuan kena gunakan kreativiti masing-masing. Ya, jadi hasilnya kita dapat research result, boleh tulis thesis, walaupun kita tak ada makmal. Ya, dan ini biasa berlaku. Top professors that I know, they are doing this business. Ya, semakin top mereka, semakin tak ada kemudahan makmal dia. Sebab dia bergantung kepada kemudahan makmal orang di seluruh dunia. Jadi itu maknanya outcome based. Jadi dari segi enabling actions, jadi ada banyak logjam of vested interest through political will and leaderships. Ya, banyak masalah kita dari segi tak boleh buat itu sebab kita takut kita tak dapat populariti dari segi politik. Jadi saya fikir di bawah kepimpinan pentadbiran Datuk Seri Najib, saya fikir he is very daring person and he started the consultation. Kenapa dia nak consultation? Supaya ini diputuskan bersama. Walaupun yang menyediakannya adalah kelompok tertentu yang diberi tugas, tapi mereka bukan berperanan untuk menentukan dasar negara. Mereka hanya menyediakan plan induk. Dan wakil universiti ialah Tan Sri Zulkifli
Bukan Ghazali, satu lagi. Abdul Razak. Jadi kalau tuan-tuan nak melihat wakil kelompok akademia, dia wakil kita. Ya. Kemudian to prepare rakyat for change. This is enabling factors. Sebab tu sekarang ni saya memberi maklumat pada tuan-tuan, sekurang-kurangnya saya menyediakan diri tuan-tuan untuk berubah. This is very important. So a lot of activities like this will take place from time to time for the next 3 months. Yeah? So, okay, apakah strategic reformnya? Re-energize, memperkukuhkan lagi sektor swasta kita. Sektor swasta kita tak kuat. The engine of growth in the country is public sector based. Yeah? Which is not good. Katalah macam mana nak majukan Johor, kerajaan kena invest 15 bilion, barulah Johor ni maju. Johor Selatan ni maju. Dia tak nak macam tu. Ya, kita nak public private initiative yang lebih utama. Kerajaannya bagi tahu saja kita nak majukan kawasan ni, ini sektor-sektor je dan private sector will go. Develop quality workforce and reduce dependency on foreign labor. Maknanya quality workforce dan dependency on foreign cheap labor. Ni maknanya. Ya, maknanya the existing 4 million cheap labor will be reduced significantly, and we are thinking of between 500,000 sahaja akan datang. Yeah? So we don't want them to be the benchmark of the wages in the country. Sebab selagi ada cheap labor, selagi itulah kita tak boleh menaikkan harga dan gaji pekerja. Sebab kita masih ada cheap labor dan ada sektor dalam negeri yang mampu lebih murah menyediakan perkhidmatan sebab dia dapat cheap labor. Ya, instead of paying 1,000, dia bayar 600 saja. Jadi nak tak nak, orang lain nak bersaing dengan dia, terpaksa bayar 600. Jadi siapa pekerja tempatan yang nak bergaji 600 pada ketika ini? Akhirnya sektor tersebut tak ada pekerja tempatan. Ya, kalau kita pergi ke Jepun, yang sapu sampah tu kan Jepun tau. Pergi ke Jepun, negara yang sangat develop, yang tahan kereta, ya, yang tahan lori nak keluar masuk daripada jalan utama tu orang Jepun. Tak ada orang luar yang bekerja. Sektor yang sedemikian. Ini menunjukkan bahawa mereka cukup bekerja untuk bekerja di sektor berkenaan dengan gaji yang tinggi. Dan ini mesti kita fahami. Create competitive domestic economy, strengthen public sector. Saya akan sebutkan banyak pembaharuan dalam public sector, termasuklah pengajian tinggi, dan I'm very involved in that at the moment. Transparent and market-friendly alternative action, affirmative action. Maknanya kita membantu golongan Bumiputera, tetapi kita hanya beri bantuan kepada yang mereka benar-benar layak. Sebagai contoh, kalaulah bisnes, bukan kerana dia Bumiputera dapat bisnes. Selamanya kita tak akan mewujudkan masyarakat Bumiputera yang mahir dari segi perniagaan. Mereka yang betul-betul boleh buat bisnes, baru kita bagi. Dan kita bantu. These are the people that can lead the development of Bumiputera entrepreneurships. Otherwise, by the name of you are Bumiputera, yeah, and then you get projects easily. I'm not saying that you get project that easy, but easily compared to non-Bumi, say for example. Build knowledge-based infrastructure, enhance source of growth, ensure sustainability growth. Ini nanti saya akan bincang di masa ke semasa. Okey, apa outcome dia? Ini sangat pentinglah. Ini cara kita nak dapatkan benda tu. Outcome dia ialah high income society. Masyarakat kita, kalaulah kita tengok 25 tahun dahulu, kita punya gaji, bayaran gaji sama dengan Singapura. Lebih kurang. Ya? Tahun 1985. Pada ketika itu, Tun Daim telah buat satu dasar